الرسول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda dhalula famshu bi manatibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Bumi aku buat kepada manusia, maksudnya dengan suasana lembut, mudah. Famshu bi manatibiha, maka adalah kamu melancong ke seluruh pelosok dunia. Wa kulu min rizqihi, makanlah kamu daripada rezekinya Allah. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya dikembalikan. Muslimin, muslimat sekalian, sekarang kita sana sini menyambut awal tahun hijrah. Tahun hijrah, tahun berpindahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Dan kedua-dua tempat ini bandar metropolitan yang bukan Islam memilikinya. Mekah ni dimiliki oleh kafir Yahudi, kafir berjahat belahat musyrik, dan Madinah dimiliki oleh Yahudi. Tapi alhamdulillah, dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, suasana bumi ini berubah ke arah Islam. Maka di situ juga kita mengaji kenapa tahun Hijri dia highlightkan, tidak tahun miladi. Tahun miladi ini tahun lahir Nabi Isa. Tapi lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang banyak alamat-alamat yang baik. Cuma ahli sejarah, khususnya Sayyidina Umar, meletakkan tahun perpindahan Rasulullah daripada bumi tempat baginda lahir dan Rasulullah dikebumikan di Madinah ini besar pengertiannya. Kita pun orang tak ada orang lahir kat Subang. Kita tengok, aku bukan daripada Subang, aku daripada Kedah, daripada Penang, daripada Pahang, daripada Pantai Timur dan sebagainya. Kuala Lumpur lebih-lebih lagi. Sebab itu Wa'adullahi wasi'ah, dalam ayat lain, bumi Allah ni luas, di mana wa man yuhajir fisabilillah, sesiapa yang berhijrah berjalan Allah, yajid fihi muragaman katsira wasa', kamu akan dapat peluang-peluang kerja yang banyak dan luas dari sudut rezeki Allah. Dan diminta kita berpindah kalau susah sangat. Kalau senang tak apalah. Yang penting kepada kita bahawa perpindahan ni bukan perkara baru. Manusia ni berpindah randah. Dan kalau kita tengok bumi pun, dia bergerak, beredar, matahari lagi kan cepat. Dalam tubuh kita juga, saudara-saudara sekalian, darah memang berpusing dalam tubuh kita kurang lebih 60 round 1 minit. Jantung, pam, nadi, denyut, darah pusing. Sebab itu diminta kepada kita duduk ni pun dalam aircon. Aircon ni dia draw daripada luar fresh air, dan daripada dalam ni udara tidak selesa, dia tarik keluarkan. Orang yang tidak berubah cara berfikir, maka mereka tepat. Dia hidup dalam keadaan basic, hidup tidak berubah. Pemikiran kita, cara hidup kita, cara bertindak kita diminta berubah ke arah baik. Jangan berubah ke arah tidak baik. Berubah juga, cuma ke arah tidak baik. Ini jenis pelik lah. Apa yang penting, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita tengok kepada
hidup kita juga, kita tidak kesurangan. Dan Allah jadikan manusia daripada satu tubuh. Tengok, dia berpindah. Min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Daripada tubuh ini, Adam dijadikan isterinya, iaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada Adam dan Hawa ni berpecah, keluar habis anak-anak laki-laki yang ramai dan wanita yang ramai. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan adalah kamu takut kepada Allah, di mana kamu selalu minta dengan Allah dan juga rahim. Ini kehebatan Allah. Bangsa apa di dunia ni, dia datang daripada rahim ibu. Itu dia minta manusia renung sekejap. Yang penting pada kita bahawa perubahan dalam hidup ini, daripada seorang jadi dua orang, kahwin, nikmat ini fitrah. Dan Allah minta kepada kita mengaji, study, mendengar selalu. Yang penting pada kita, kalau kita tengok zaman hidup Rasulullah SAW, kalau kita lajak sikit naik ke atas, zaman Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni, hadirin sekalian, dia asal daripada orang negara Saddam Hussein, Babylon, tapi selalu pergi ke Mekah dan selalu pergi ke Palestin. Nabi kita juga orang Arab juga. Ila bi Quraisy ila bihim. Quraisy ni dia meniaga. Kita tengok Islam masuk Malaysia pun melalui orang meniaga, orang berdakwah. Dia tak boleh kalau kita duduk, manusianya tidak boleh duduk selalu tak jadi, jalan selalu tak jadi, tidur selalu tak jadi. Dia ada masa dia jalan, ada masa dia rehat dan sebagainya. Dari sinilah budaya manusia ni berubah. Dan musim haji macam tu juga, seluruh dunia pergi sekejap, kalau dia balik, anak-anak kita petang-petang dia main bola, tak ada tidur ke padang bola, balik. Ni dia antara pergi balik ni, ada orang yang cerdik, ada orang yang bodoh. Macam mana? Dan cerdik bodoh ni pemberian Allah, tapi dia tengok kepada kita. Kita skor kat mana? Anak-anak kita sekarang sedang biasa. Kadang-kadang soalan skor tak naik. Kemarin biasa sejarah, Allah susah anak-anak kita. Dan kita ni pun Allah akan biasa juga. Summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ditanya. Daripada summa tus'aluna, kamu semua akan ditanya yawma idzin, pada hari itu, Malik Yawmiddin. Anin na'im, nikmat. Nikmat ni saudara-saudara sekalian, kita terlampau banyak nikmat menyebabkan manusia ni, kata orang di Kupuk Padi, ayam kelaparan, menang di sungai, kita haus. Nikmat kita dengan Allah terlampau rapat, terlampau dekat. Saya sebut, kita pergi kat mana pun kita boleh bernafas. Udara nyaman. Nak adakan udara, nak adakan nak ada oksigen, nak ada nitrogen, bukan senang. Apa yang penting, saudara-saudara sekalian, di sudut hijrah ini, kenapa Allah tidak bawa Nabi sebagaimana Isra Mi'raj? Tu pergi Madinah. Pergi Madinah sebagaimana tu Isra. Pergi ke Baitul Maqdis, naik jumpa Allah. Hak tu mudah, tapi Rasulullah tengok semua. Lama hidup banyak dirasa, jauh perjalanan, banyak pengalaman. Orang tak berjalan, dia nampak kat situ tepi kaki dia. Tetapi kalau berjalan sikit, paling kurang kena pergi ke Mekah. Dan kita paling kurang kena keluar daripada rumah, pergi sembahyang Jumaat. Dia tidak sama, hadirin dan hadirat sekalian. Hidup nak mudah semua tak ada. Manusia bila harta banyak penyakit. Mak dia makan banyak, makan tu makan ni, nak mudah tak ada. Yang betul ayyam nudawiluha bainan nas. Saya sentuh sana sentuh sini ni supaya pikiran kita open, terbuka dalam hidup. Jangan kita rasa sungguh-sungguh duk rasa Islam ni
payah. Itu haram, ini haram. Kamu tak mengaji, kamu kayu. Mana ada haram? Daging babi tu pun boleh makan. Bila keadaan kita terdesak untuk hidup, bukan untuk sedap-sedap. Tak. Untuk nak sedap, kena ambil halal. Halal nyata, haram tu nyata. Hak tengah-tengah tu menyebabkan manusia dilambung gelombang api di hari akhirat besok. Hidup memang tidak ada nikmat yang paling selesa, tidak ada moden yang lebih pada Islam. Apa yang penting hadirin dan hadirat sekalian dalam hidup ini, kadang-kadang dah saya sebut selalu, kadang-kadang dengan sebab isteri, suami tuju neraka, dan dengan sebab isteri juga suami ke syurga, dengan sebab anak-anak dan sebagainya, dengan sebab ibu bapa rahmat tiba pada kita. Oleh sebab itu ke mana-mana pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir memang yatim piatu. Yatim piatu ni tak ada sebenarnya dalam bahasa Arab. Yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah kamu tidak tengok kamu sendiri ni yatim? Allah jaga, Allah kawal. Orang tidak yatim hidup senang, tetapi persoalannya hujung hidup ini Allah redha atau tidak. Ini perlu kepada kita detect, perlu kepada kita cek, tengok amal ibadat kita ni tidak sebanyak mana hadirin dan hadirat sekalian, tapi kita nak ke syurga. Macam mana nak buat? Itulah kena mengaji, kena cari kawan. Jangan kita kawan semasa di dunia, kubur kat tempat lain-lain. Apa yang penting pada kita hijrah Rasulullah SAW. Kita kalau rasa susah sangat, pergi kat lain. Nabi kita Muhammad SAW. Hidup manusia ni, saudara-saudara sekalian, dia kira mudah. Tengok tari, tengok kita berapa api kita nyalakan dalam switch on dalam surau kita. Tapi Allah dia naik matahari sebiji, curah habis seluruh dunia. Kita siram pokok hari-hari, tapi Allah dia turunkan hujan sejuk habis. NPSA itu siram supaya pokok ni subur. Yang penting kekuasaan Allah terlampau banyak menyebabkan manusia yang tidak nampak. Rasulullah SAW dakwah kepada kawan-kawan. Sebab saudara-saudara sekalian, banyak orang sembah api, banyak orang sembah matahari, banyak orang sembah tokoh. Tak tahu macam mana manusia ni boleh sembah tokoh. Kita nak fikir tak nampak. Sebab apa dia sembah tokoh? Ya. Hujahnya datuk nenek dia sembah. Maka dia, adakah walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, nak ikut juga kau ibu bapa datuk nenek ni tak boleh berfikir, dia tak dapat hidayah. Tapi anak dah tengok datuk semua tokoh, anak semua tokoh. Kalau bolehlah kita kata semua matahari ni kerana matahari ni cerah, semua api ni kerana kita boleh masak, semua air ni kerana kita nak hidup. Tapi semua tokoh ni sebab apa yang jadi semua? Hujah dia ni kerana datuk nenek. Dan Tuhan tanya, ada kalau pun datuk nenek dia ni tidak mengaji, tak dapat hidayah pun nak ikut juga. Di sinilah gangga ke kinari. Jadi sungai itu berpecah, ada ke kanan, ada ke kiri. Itulah Nabi Ibrahim, ayah dia dulu buat tokong, buat Tuhan. Jadi Tuhan ni biasanya laku. Bila sampai Nabi Ibrahim, jadi tak laku, tak lari. Sebab Nabi Ibrahim beri kempen terbalik. Siapa nak beli berhala buta, berhala bisu, berhala tak boleh berjalan, buat tunggu 10, balik 10. Tapi akhir sekali ayah dia tahu rahsia. Ilam tantahila arjumanna. Wahai Ibrahim, kalau kamu tak berhenti, maka aku baling batu. Kamu keluar, berambuh, kata tempat saya, berambuh keluar daripada rumah, keluarlah. Wahjurni maliyah. Tapi Nabi Ibrahim ni dia berdoa, sa'astaghfirullah ka rabbi. Wahai ayah, saya akan minta ampun kepada ayah melalui Tuhan saya. Tapi last bila
Allah kritiklah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Kita ke mana-mana pun kena ada sempadan, saudara-saudara sekalian. Dah kita tahu dah bas ni, dia ni mabuk arak driver dia. Minta turun, kalau tidak turun kau. Hujung perjalanan kita destinasi terakhir ni syurga ke neraka. Muslimin kena perhatianlah. Jangan syok sendiri. Tuhan dia tidak beri percuma kepada kita hidup ni, sahak kita. Mata sebiji kita nak bayar berapa. Oleh sebab itu hijrah. Nabi ni cek balik. Kalau lahir Rasulullah memang hebatlah, tapi hijrah lebih hebat lagi. Sahabat-sahabat dalam keadaan sir. Anak-anak kita pun ada Usrah dan sebagainya, pergi nak duduk tak boleh kat Mekah, sibuk Abu Jahal Belahad. Tak betul. Hidup kita semua harta, hidup kita semua manusia. Semua manusia dia takut pada manusia. Di sebalik tu manusia sendiri pun dia numpang hidup. Ada seorang dulu, dia tengok raja ni memang hebat lah, dia sudut warakan dan sebagainya. Tapi bila dia pergi tengok Amir Mukminin ni doa, minta dengan Allah. Dia pun menung, dia kata dia apa minta dengan Tuhan juga. Apa aku gantung dengan dia. Dia pun balik sendiri-sendiri, buat kerja sendiri. Banyak orang jadi kaya-kaya bila kerja sendiri. Kita nak ikut orang, kalau dia tak betul, jangan ikut. Kita balik kepada Islam. Sebab Islam ni agama laku satu-satunya. Ini cerdik. Saya sebut bahawa cerdik itu yang tak bagi semua orang, cantik Allah bagi semua orang. Nabi kita ni sidik, amanah, tabligh, patanah. Nabi kita ni sidik, benar, amanah, beramanah. Tabligh, penyampai. Sidik, amanah, tabligh, patanah, cerdik. Kita tengoklah anak-anak kita cerdik-cerdik. Keluarga kita cerdik. Kadang tak mengaji pun, ada orang tak mengaji, dia boleh baca plan 2 juta, 3 juta. Plan ni atas kertas ya. Tapi sini, tetamunya, garage-nya, bilik, master background-nya, dia boleh baca. Sini kolam mandinya dan sebagainya. Walaupun dia tak mengaji, dia panggil ilmu laduni. Wa atainahum min ladunna. Kadang orang jadi bomosa. Dia tak mengaji pun, tak ada internet apa pun. Tuhan beri, bila Allah beri habis. Yang Tuhan berinya tak tahu mana. Hak Tuhan tak beri, dia ngaji. Yang tu ilmu ni kita ngaji, usaha sendiri. Satu ilmu diberi oleh Allah. Ada dia boleh tengok ini begini, ini begini. Betul. Tuhan beri kemahiran kepada dia. Apa yang penting, saudara-saudara sekalian, kenapa hijrah? Sebab jawapannya, manusia jangan sembah manusia, jangan sembah benda, sembah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku. Orang sembah benda ni, besok entum mama ta'buduna min dunillah yahsabu jahannam. Kamu dan apa yang kamu sembah selain pada Allah, aku sembah neraka. Sebab itu kita kena yakin segala-galanya la yusibana illa ma kataballahu lana. Allah relax orang Islam. Jangan tawakal bodoh, panggil buta tuli. Balik kampung kereta tak cek, tayar spare tak ada, mampu tengah jalan. Mampu ni sakut tengah jalan lah. Bila telefon kawan mari, tayar spare tak ada pada yang mau kamu. Jadi nak cakapnya, kita yakin kena ada ikhtiar. Orang yang ikhtiar lebih, dia tidak yakin kepada Allah. Itu dia bunuh diri tu. Tengok bodoh kan. Kita yakin, tapi kena ikhtiar. Orang ikhtiar lebih, dia tak yakin kepada Allah. Dia kata, kenapa jadi? Mana boleh? Mana boleh ni, bila tak jadi sebagaimana dia nak, dia bunuh diri. Ini bukan cara hadirin sekalian, bunuh diri ini shortcut, tetapi menyebabkan kita tersekat daripada masuk syurga. Tak cerdik. Oleh sebab itu, segala sesuatu kita kena usaha. Kalau berlaku juga, la yusibana illa ma kataballahu lana.
tidak kena pada aku kecuali Allah tulis. Jangan kita tidak ikhtiar. Tak ikhtiar ni, dunia darul ikhtiar. Dunia ni kita ikhtiar, kita ngaji, minta kerja sana sini, boleh kat sini. Tapi kita rasa anak-anak aku ni janganlah kerja macam ni. Kalau boleh dia kerja tempat yang lebih baik, pengajiannya, gajinya, suasananya dan sebagainya. Kita ikhtiar tak ada apa. Bukan kita protes, tetapi ribtah, dia panggil ribtah. Benda macam ni, saudara-saudara sekalian, Allah beri tangan kita. Kadang orang ni tengok biasa ya, tapi musim raya pun kata 300-400 setengah juta anak nanti balik. Tuhan dia beri, satu dia beri, dia tarik, dia beri, dia tarik. Itu menyebabkan setengah orang ni dia jadi tawati, hopeless. Jangan, saudara-saudara sekalian. Banyak orang mewah bila tarik tu jadi na'udzubillah sasau dan sebagainya. Tidak. Kita kena tahu segala sesuatu yang ada pada kita daripada Allah. Maka kita tidak, kata orang, tidak terpelenting jauh lah. Nabi kita Muhammad SAW sampai dia baginda kerja jadi pembantu lah, jurujual sekarang ni kepada bos dia, bakal isteri dia Khadijah. Dan bila Sultan Khadijah tengok, nampak di sana ada keuntungannya dan di sana ada kebaikannya. Benda baik, saudara-saudara sekalian, dia tidak mari tak menentu. Masalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa faruha bis sama. Benda baik, benih sebiji, dia tumbuh atas bumi tapi menunjang dalam, dan dia punya dahannya, julainya, rantainya tumbuh berbunga setiap masa. Tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, berbuah sepanjang masa. Tapi hak tak baik, dia buruk, tak bagi buah pun, buah busuk dan sebagainya. Maka begitu juga, tengok bila Khadijah ni dia orang baik, orang niaga ni, orang menaga ni, kalaulah dia ni at-tajrul amin, dia duduk sama dengan Nabi-Nabi, wali-wali di hari akhirat besok, maka dia rekahnya, dia atau Pinang Rasulullah SAW. Apa Nabi kita kata? Tengok cara hidup orang yang tak ada apa. Allah ada korang pada aku. Tengok, dia kata-kata ni adalah luahan daripada lubuk hati. Innal kalama la bil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalilah. Saya dah terjemah. Dapat suami. Yang penting, saudara-saudara sekalian, saya dah sebut dalam kuliah lepas, saya sebut kat sini, jantan sial dia. Boleh dekat bola. Saya dah sebut kat sini. Dah lah. Baik, di sana ada Malik bin Anas, Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi Malik bin Anas. Anas ni dia kahwin. Dia kahwin ni tak macam mana kau kata nak jadi. Dia tengok isteri dia, keadaan dan sebagainya, dia rasa tidak sesuai. Sedangkan lidah lagi kan tergigit, ini kan pula suami isteri. Jadi anak ni bawa diri pergi. Lama dia tengah sana balik. Macam Bilal juga tengok berkat Pak Bilal sampai hari ni orang namakan Bilal juru azan, Bilal bin Rabah. Bila Rasulullah SAW wafat, maka Bilal tak ada mood nak tinggal kat Madinah. Akhir sekali dia pergi bawa diri mengata, orang kata, kenapa Bilal kamu tak balik? Dia pun balik. Bila tengok Bilal, Rasul azan. Bila azan tu sahabat-sahabat pakat jenguk, Rasulullah balik semula aku. Tak ada, tuan-tuan sekalian, minat, rindu sahabat-sahabat ni kepada Rasulullah. Bila dengar suara azan, dia matching. Tapi begitu juga
Anas bin Malik bin Anas. Anas ni dia tak berapa setuju, tak macam mana dengan isteri dia. Dia keluar pergi lama, kemudian dia balik. Dia singgah sebuah masjid. Dia tengok seorang muda mengajar, ustaz lah, tapi ramai orang mengaji. Dia tanya siapa. Kata orang tu Malik bin Anas. Dia pun Allah, dia kata ni anak aku ni. Sudah kuliah, dia masuk. Dia kata balik, tahu kepada Umi, cakap kepada dia, abah nak balik. Jadi Malik ni dia tak tahu bahawa yang bagi tahu ni ayah dia. Kebalik dah, saudara sekalian, bila balik jumpa dan di sini bukan senang. Cuba kita fikir hari ni, kita nak didik anak-anak seorang supaya dapat SPM lah, dapat CJ, tak usah diploma, tak usah degree apa, bukan senang. Tapi gegehnya isteri dia didik anak tadi sampai jadi ulama besar, bukan senang. Yang di sini maksudnya penghijrahan suami tadi, keyakinan seorang isteri didik anak dia jadi ulama besar. Allah, tak boleh nak kata orang bila mata berjumpa dengan mata keluar lidah. Besarnya pengorbanan seorang isteri. Ini yang cerdik. Inilah menyebabkan di antara cirinya bila seorang itu masuk surga, dia makan sedap, minum sedap, pakai cantik. Walibasuhum fiha harir, pakai sutra cantik. Macam kita convocation pakai kau. Anna li hadha. Dia tanya Allah, daripada mana wahai Allah ni? Aku ni pakai macam ni, makan macam ni, layanan begini, lebih pada hotel 5 bintang. Bibarakati doa iwaladika laka. Lupakan segala-gala, tuan-tuan sekalian, bukan hanya kita dihentam dalam WhatsApp, dalam YouTube, dalam internet, blog dan sebagainya. Jangan orang yang berfikir pendek dihentam habis-habisan. Tapi orang yang berfikir panjang biarlah. Macam bertengkar suami isteri, tak boleh. Muslimat jangan jawab, muslimin jangan lawan. Walaupun kuat, semua-semua. Tuan-tuan dengar dalam radio dan sebagainya. Kalau ada suami ni, dia style dia lah, hebat, kata siapa, macam-macam cerita. Apa yang penting, saudara-saudara sekalian, orang yang sabar dia tak jawab mulut, tak jawab. Tengok benda kita, isteri kepada Nabi Ibrahim Siti Hajar, mana dia jawab? Kalau kita kata apa, mimpi sembelih anak, kau buaya lah, kita kata macam-macam. Tapi dia, saya tengok sifat ibu yang mukminah ni memang tak banyak cakap. Al-Mutakallim Murasid besar ketunya dia. Waktu hak jantan sial, cengeng, kata orang Kelantan. Jangan, saudara-saudara sekalian, orang tua-tua kata biarlah pecah di perut, jangan pecah di mulut. Sabar. Ibu-ibu yang sabar ni, kalau kita study tengok ibu pada ulama-ulama besar, memang dia tak cakap banyak. Doa ya, kepada Allah. Jadi akhirnya Allah kata bibarakati doa iwaladika laka, dengan berkat doamu anakmu kepadamu. Anak bila anak ni kau mana-mana pun ibn halal, ya albi ya ruhi ya aini, itu dari bahasa Arab. Anak al-waladu sirru abi. Sikit saudara-saudara sekalian, perjalanan Nabi-Nabi ni berjalan. Dia orang suka berjalan ni, dia banyak benda yang tak ada dalam kuliah. Kuliah ni orang mari pagi, ustaz tu bagi kita pergi dengar dan sebagainya, kita balik banyak dan cakap kepada anak-anak. Tapi bila berjalan, dia tak ada ilmu dalam kuliah ni, dalam pengalaman tadi. Allahu Akbar. Dalam suasana begini, Nabi Ibrahim macam tu juga. Nabi Ibrahim ni, dia berjalan, Nabi-Nabi ni memang arahan daripada Allah. Jadi bila Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni dia kahwin
Dia ada kabilah Jurhum. Situ kalau tak silap saya, dia Nabi Ismail kahwin. Maka Nabi Ibrahim balik. Ibrahim balik tengok rumah anak dia macam mana hidup, anak menantu dan sebagainya. Nabi Ibrahim tanya macam mana Mek keluar Kelantan, macam mana di rumah. Budak perempuan ni, isteri Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, isteri Nabi Ismail, dia kata, payahlah, susah. Abang pagi keluar, balik petang, lembu dan sebagainya. Rekah ceritanya, Nabi Ibrahim kata, kalau abang balik, bagi tahu dia, tukar frame pintu. Gayir atau tetap atabah ni maksudnya frame pintu lah. Dengni orang tempat dia kata dengni pintu. Jadi Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail balik. Dia terasa ada benda berlaku. Dia kata ada apa-apa ni? Ada, kata isteri dia, ada orang tua datang. Lepas tu dia cakap apa? Dia suruh abang tukar frame pintu. Itulah kata Nabi Ibrahim. Kamu tak kenal orang, kamu cakap macam-macam. Tengok, al-waladu sirru abi, anaknya rahsia bapa. Nabi Ismail boleh baca apa yang berlaku dalam fikiran bapa dia. Sebab tu jarang, saudara-saudara sekalian, kalau raja mati, raja muda Tengku Mahkota ni tak tahu nak apa. Sebab tu dia ada timbalan, dia ada naik kalau jalan jawatan. Dia kata, kamu tak kenal orang, kamu pergi cakap macam-macam. Tak kenal mata hidung, kata orang, kamu cakap macam-macam. Ayah aku ni suruh cerai kamu. Jadi isteri dia diamlah. Ini saudara-saudara sekalian, perubahan dalam hidup, kita kena balik kepada Nabi-Nabi. Jangan kita duduk sibuk Marco Polo, makan pagar. Kita duduk sibuk dengan Lincoln, Napoleon Bonaparte, Marcos, Lenin, Stalin. Coba cek Nabi-Nabi macam mana hidup. Nabi Ibrahim cerdik, saudara-saudara sekalian. Sebab tu kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kalau kita katakan sallaita ala Adam, Adam ni lebih hebat sebab dia bapa Nabi-Nabi, tapi Ibrahim bapa segala. Adam bapa kepada manusia, Abul Bashar, Abul Anbiya. Kalau tengok cerdik Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak menantu aku ni, maksudnya anak cucu aku ni, anak-anak aku ni, anak isteri aku di tanah lembah yang tidak ada sebarang tempat. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Ya Allah, berilah pada mereka itu buah-buahan. Nabi Ibrahim cakap pada Allah, sini bumi ni tak ada tumbuh-tumbuhan, tapi aku nak buah. Cerdik dia minta buah walaupun tak tumbuh. Kita tengok sekarang durian rambutan, tuan sekalian tanam kat Mekah mampu habis. Tengok, tapi buah ada, buah nangka ada, buah durian ada, buah rambutan ada. Masuk letin Sunung Sin Ghafura, saya tengok dalam tin buah rambutan, buat produk daripada Singapura. Mana dia ada kebun, nak cakapnya dia nak buah walaupun tak tumbuh. Dia pintas. Cerdik Nabi Ibrahim, ikut para Nabi. Fatasabbahu illam takun bimithlihim inna tasabbuha bil kirami falahu. Kita naklah ikut kuliah-kuliah tuan-tuan sekalian. Tak ada dulu kuliah kecuali universiti. Sekarang kat Kilang kuliah, kat Jabak kuliah, kita ni kuliah. Kita ikut cara gitu buat sembahyang Jumaat. Dulu tak ada orang tak sembahyang Jumaat. Sekarang 5 waktu. Dulu tak tudung, tuan-tuan sekalian. Tudung pun pakai letak gitu ya, ikat sikit. Tudung kuih kuci kata budak-budak universiti. Sekarang orang tudung apa?
Jadi nak cakapnya, masukkan sistem hidup kita dengan sistem para nabi, insya-Allah penghujungnya kita boleh jumpa dengan Rasulullah SAW. Jauh, tuan-tuan sekalian, kena fikir ramai, jangan ambil mudah. Saya selalu cakap begitu, ramai Allah kau habis. Sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tengah-tengah tu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua bangun. Di mana kita? Itu persoalan. Hijrah tetap hijrah. Kita daripada rahim ibu, cuba kita renung, aku dalam rahim ibu dulu macam mana? Kita dalam rahim ibu dulu, kita boleh fikir ada emas, ada Skypark, ada macam-macam atas dunia. Ya Allah. Lepas tu kita nak fikir macam mana aku dalam kubur, macam mana aku dalam syurga. Benda ni Allah cadang untuk kita dalam syurga. Sebagaimana kita hari ni nikmat, kita duduk dalam rahim ibu dulu, lagu macam mana selama tak ada min wara'il qurun wa min wara'il huyub, tak nampak langsung tu. Sebagaimana kita dulu tak nampak di sini, kata di sini pun tak boleh nak fikir dalam rahim ibu dulu, maka begitu juga Allah akan cadang kepada kita di hari akhirat besok, syurga. Syurga ni saudara-saudara sekalian, macam alat-alat teknologi moden hari ini, langit tanpa sempadan. Kita nak fikir macam mana dulu ayah saya selalu sebut, dia kata, kamu kalau umur panjang, kamu boleh tengok kotak 4 segi itu, kamu pulah-pulah dapat tengok seluruh dunia. Kita pelopong, pelopong maksudnya tak tahu guna apa. Lepas tu mari TV black and white, lepas tu mari macam-macam sekarang, WhatsApp-nya, YouTube-nya, email-nya dengan galaksi. Ya Allah, telefon dulu tuan-tuan sekalian, orang tak pakai, orang pakai pun besar bantal tu bawa. Kalau orang bawa telefon tu, semua mata orang terbelah tengok, hebat. Sekarang telefon orang tak tengok lah, macam opinan selera tengok. Kemewahan hidup kita hari ni, dulu masa kita kecil kita tak boleh fikir. Maka begitu juga kita nak fikir dalam syurga macam mana. Yang penting kepada kita kena yakin. Wabil akhirati hum yuqinun, akhirat kena yakin. Lepas tu apa nak berlaku, serah pada Allah. Allah tak nyanyi, saudara-saudara sekalian. Tengok kita, walaupun kata orang tak kaya mana, taklah curi merampok, kita boleh hidup sebagaimana orang lain boleh hidup. Kesimpulan keseluruhannya, hijrah ini merubahkan minda manusia ke arah yang lebih baik dan renung balik. Cerdiknya Nabi kita dengan pertolongan Allah, bumi Yahudi ni kita dapat, bumi musyrikin Abu Lahab kita dapat, juta manusia pergi. Ini advance, ini cara hidup Islam. Itulah sikit sebanyak hijrah kita, dan kita kena yakin dan didik diri, didik keluarga dengan Islam ini, kerana Islam satu-satunya agama yang boleh bawa kita ke syurga. Saudara-saudara sekalian, ada produk baru, ada kawan-kawan dia selalu mengeluh tak ada apa-apa. Anak dia ni biasa cakap sorang-sorang, kerja hebat tapi cakap sorang-sorang. Ya, dalam tubuh kita ni insya-Allah tak ada, tapi macam mana kita nak nafikan benda kita tidak tahu. Sihir, saka ni 4 keturunan dulu, 5 keturunan. Saka, sihir dan ni hantaran. Bukan hantaran mati tu dah. Allah, manusia yang jahat tahu. Nabi pun kena sihir. Ini ada minyak. Dia ada ruqyah dia sendiri. Ruqyah kita panggil gaya. Ruqyah ni dia ada untuk sihirnya, untuk sakanya, untuk gangguannya dan sebagainya. Kadang tidur cakap sorang-sorang, hak tak tidur pun cakap sorang-sorang. Dia nampak macam-macam Eksiden tu, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang dia nampak orang tak ada kepala, macam-macam cerita. Iblis ni bukan dia ada SPM apa pun, dia kira nak hasut manusia. Bila tu eksiden yang dia big flag, hak terjunan masuk gaung tu. Benda ni atas kita baca dalam sembahyang dan sebagainya. Minyak ni, dia iblis ni, dia tak suka bau harum. Dia pindah dia lagi. Jadi sapu sajalah, sapu.
ataupun bilik tidur tu sapu 2-3 hari. Dan minyak ni original daripada Dubai. Saya buat sendirilah. Sebab ni pengalaman, kesian kawan-kawan dan sebagainya, permintaan. Jadi itulah anak-anak kita sendiri dan sebagainya ikhtiar. Ada apa, ada kat luar. Itu satu. Yang keduanya, perbarangan tu beli sambil temu. Teruskan hati rindan hati roh sekalian. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang dia hidup dia nampak biasa tapi banyak khidmat kepada orang ramai. Kopi, susu kambing, susu lembu. Eropah, Dutch baby ni memang kerja dia. Dia agungkan lembu, kita agungkan kambing. Di sana ada habat sauda minyaknya. Anak-anak kita ni saudara-saudara sekalian cerdik, sebab kita cerdik sama pemantauan to look for wati selalu makanan ada, itulah ada terbarangan. Dari sini pihak Muslimat dia minta salat hajat untuk Hasnah binti Sari dalam keadaan kritikal lah, sakit. Jadi saudara-saudara sekalian, sama-sama kita berdoa anak-anak kita terlibat dengan perpuasaan dan kita pun nak perkara tu lebih baik. Suasana hari ini lepas pada sembahyang ni, kita sembahyang sana agak 2 rakaat untuk yang sakit Allah sembuhkan, dan yang puasa Allah beri kejayaan dan sebagainya. Jadi setakat tuliskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.